أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh
serta memperoleh kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah kewajipan menyeru kepada salat. Sidang jemaah yang kasih Allah sekalian, sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya melakukan suruhan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga diperintahkan untuk menyeru Muslim yang lain untuk melakukannya. Hal ini kerana menyeru sesama Muslim untuk melakukan kebaikan itu merupakan sebaik-baik perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada yang mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Antara seruan yang utama perlu disampaikan dan disebarkan kepada sesama Muslim ialah seruan menunaikan salat. Ini kerana salat ialah salah satu syiar dan ibadah agung yang perlu dijunjung oleh setiap Muslim. Pentingnya salat itu sehingga ia telah diumpamakan sebagai tiang dalam agama ini. Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul al-Islam wa amuduhu as-salat wa dhirwatu salami al-jihad. Artinya, perkara utama ialah Islam, tiangnya ialah salat, dan kemuncaknya ialah jihad. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Sidang jemaah yang dimuliakan, Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan para ibu bapa untuk menyuruh anak-anak mereka menunaikan salat. Pada usia seawal 7 tahun lagi, ibu bapa diminta untuk mengarahkan anak-anak mereka bersolat dan dibenarkan untuk memukul anak tersebut sekiranya mereka enggan ketika usia mereka telah sampai 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, Muru awladakum bis-salat wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Artinya, suruhlah anak-anak kamu salat ketika berumur 7 tahun, dan maka pukullah mereka jika mereka berusia 10 tahun, yakni jika mereka sengaja meninggalkan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, yakni antara anak lelaki dan anak perempuan ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis hasan sahih riwayat Imam Abu Dawud. Apa yang dapat kita fahami daripada suruhan Rasulullah SAW tersebut? Jika kepada kita, jelas kepada kita bahawa kewajipan menyeru manusia untuk mendirikan salat merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua Muslim. Apabila seseorang Muslim itu mampu untuk mendirikan salat, ini bermakna ia telah berusaha untuk membendung dirinya daripada terjebak ke dalam perkara keji dan mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar, yakni faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, antara wasiat dan kata-kata terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat juga masih lagi berkaitan tentang suruhan untuk menunaikan salat. Ia adalah seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Artinya, jagalah salat dan hamba-hamba kamu. Hadis sahih li ghairihi, riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan penekanan yang berat berkenaan suruhan untuk menunaikan salat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu bertanggungjawab untuk menyeru sesama Muslim supaya melakukan kebaikan, khususnya untuk menunaikan salat? Pada hari ini khatib akan cuba menjelaskan kepada kenapa perlunya setiap daripada kita bertanggungjawab untuk melakukan seruan tersebut. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla telah menyebut di dalam Al-Quran bahawa golongan yang melakukan kerja menyeru manusia kepada perkara ma'ruf dan mencegah manusia daripada perkara mungkar ialah sebagai golongan yang berjaya di akhirat. Ianya adalah seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maksudnya, dan adalah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Menunaikan salat merupakan perkara ma'ruf yang terbesar, manakala meninggalkan salat adalah perkara mungkar yang terbesar. Sidang jemaat yang dihormati, yang kedua, menyeru manusia untuk mengerjakan salat ialah merupakan perintah yang khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa." Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan salat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Tambahan pula daripada ayat ini, Allah Azza wa Jalla juga menyebut bahawa seruan mengajak manusia untuk mengerjakan solat juga akan menjemput rezeki dari Allah, dan juga akan diberikan kesudahan yang baik di akhirat bagi yang bertakwa. Masyarakat yang menunaikan solat merupakan masyarakat yang tenang dan bahagia. Yang ketiga, mereka yang melakukan seruan untuk mengajak manusia mengerjakan dan menunaikan solat ialah golongan yang telah menyelamatkan manusia lain yang lalai dari solat dari terjatuh ke dalam neraka dan murka Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab, yakni dalam neraka. Surah Maryam ayat 59. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, marilah kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyeru dan mengajak saudara kita sesama Muslim untuk membesar dan mengagungkan salah satu dari syiar agama ini, iaitu salat. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keridaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala salat fardu, khasnya salat wusta, yakni salat asar, dan berdirilah kerana Allah, yakni dalam salat kamu dengan taat dan khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
Alhamdulillah wahdahu wa alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang kasihi Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS telah berdoa kepada Allah supaya beliau dijadikan orang yang sentiasa mendirikan salat dan juga zuriat keturunan beliau. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan salat dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Surah Ibrahim ayat 40. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama mencontohi perbuatan Nabi Ibrahim AS tersebut dengan memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan kepada Allah agar kita dan keturunan kita menjadi Muslim yang sentiasa menjaga salat dan mengerjakannya dengan baik. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10 wa hatta anhu 10 khati'at. Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya, yakni dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh yang mereka kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dan menguruskan kehidupan ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.